السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muslimin muslimat sekalian, kita sekarang ini berada pada muka surat 46 ayat 274. Ayat yang ke 274, tajuk berkaitan dengan menginfakkan harta untuk mendapat redha Allah serta ganjarannya. Marilah sama-sama kita baca dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat sekalian, alladzina, orang-orang yang, alladzina ni digunakan kepada orang yang berakal, orang aqil. Maknanya dia tak guna kepada selain pada manusia ataupun jin ataupun malaikat. Dia guna hak ada akal. Alladzina, orang-orang yang, macam mana orang ini? Yunfiqun, sentiasa infak. Yunfiqu kita terjemah sentiasa, sebab Allah guna fi'il mudhari', present continuous. Orang-orang yang mereka itu sentiasa infak. Dia infak apa? Ada yang benar infak. Yang dia infak iaitu amwalahum, akan, objek tu, akan harta-harta mereka. Bila dia infak? Bilail, dia infak di waktu malam. Wan nahar, dia infak juga di waktu siang. Bebaslah. Kadang-kadang dia infak di waktu malam, kadang-kadang dia infak di waktu siang. Masa dia infak tu orang tahu tak? Sirran, ada masa orang tak tahu, sir dia panggil. Wa alaniyatan, dan ada masa-masanya dia iklankan dia infak. Orang tahu belaka. Ada kadang-kadang dia tak tahu, orang tak tahu, kadang-kadang orang tahu. Macam mana orang ini? Kata Allah, falahum, itu jawapan kepada alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Jawab dia fa itu adalah jawab kepada ayat yang pertama tadi tu. Maka untuk mereka itu, apa yang mereka dapat? Ada 3 dia dapat. Pertama, ajruhum inda rabbihim. Untuk mereka itu special, iaitu ganjaran besar yang Allah simpan. Itu satu. Dari ganjaran itu dia dapat yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua ialah wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan ke atas mereka. Takut apa orang infak ni, dia takut apa? Kata ulama, khauf ini minal azab, takut daripada azab. Azab neraka, azab kubur, azab masa mati tua. Kita ada 3 tempat azab.
Dan kita takut sekali. Masa nak mati, mati dalam keadaan terseksa, kita takut. Yang kedua, duduk dalam kubur, kita takut. Yang ketiga, bila nak jumpa Allah. Tiga tempat ni takut sangat. Jadi untuk mengatasi ketakutan ini, dalam ayat ni Allah sebut orang yang tidak akan berlaku ketakutan itu ialah orang yang selalu infak harta dia di waktu malam dan di waktu siang, sama ada secara sirran, sembunyi, wa alaniyatan, ataupun secara terang-terang. Maka untuk mereka ganjaran besar di sisi Tuhan mereka, dan jaminan tidak akan berlaku kesukaran dan kesusahan saat nak mati. Ni special. Kita cakap mudah tapi nak buat payah. Special dekat nak mati tu mudah dia mati. Yang kedua, masa dalam kubur Allah jaga dia. Yang ketiga, masa dia nak jumpa Tuhan, Allah terima. Ni susah kono. Bukan setakat tu, ada lagi yang ketiga, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka itu yahzanu, bersedih hati. Kenapa yang ketiga ini bersedih hati? Yang kedua takut. Orang sedih hati kerana tak dapat apa yang dia cita-citakan. Orang mati, cita-cita dia apa? Pertama, nak jumpa Allah. Dia boleh jumpa Allah, confirm dapat masuk syurga. Jadi orang ni, jaminan dia tidak ada sedih hati kerana dia akan berjumpa dengan Allah, dan Allah confirmkan dia ke syurga. Allahu Akbar. Tapi kita tengok dia susung tu, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita ambil isu terakhir tu, tidak bersedih hati. Ni kita nak hidup tak bersedih hati. Tapi tak semua kita dapat. Tidak, kadang-kadang hidup ni sedih sentiasa, kan? Tapi di akhirat ada orang yang tidak bersedih hati. Satu, kita naik sikit, wala khaufun alaihim, dan dia tidak ada ketakutan dalam berdepan dengan kesukaran semasa orang susah. Dia tak ada susah. Dia tidak ada masa dia nak mati tak payah, masa dia duduk dalam kubur pun selamat, duduk akhirat lagi dia selamat, kan? Sebab apa dia selamat daripada kesukaran dan dia tidak bersedih hati? Sebab apa? Sebab dia ada pahala. Dia bawa pahala. Falahum ajruhum, dia ada ajru, ganjaran. Dia buat apa sehingga dia ada ganjaran? Kita tak ada ganjaran ke? Dia buatnya, kita pergi depan lagi, iaitu alladzina yunfiquna amwalahum. Maknanya kalau kita ambil daripada belakang, gustang ke belakang, daripada belakang gustang ke depan, gustang ke belakang kan? Ke depan. Belakang pergi itu, kita nampak nilai alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar, kan? Soalan di sini, okey, sekarang ni kita setujulah, kita nak tidak bersedih hati, akhirat boleh masuk syurga, kita nak selamat daripada kesukaran, sama ada semasa nak mati, sama ada dalam kubur, sama ada duduk di nak jumpa Tuhan, kita nak selesai masa ni, kita kena ada pahala, kena buat pahala. Antara cara nak buat pahala ialah infak ni dia ada syarat. Ulama menyatakan bahawa tak semua infak dia mendapat hasil tadi. Kita tengok ayat pertama tu, alladzina yunfiquna amwalahum, dia letak, dia masuk ataupun takdir selepas amwal itu dua perkataan. Macam mana? Alladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, dia kena masuk situ. Anda cek banyak tafsir, semua dia masuk perkataan ibtigha'a mardatillah. Sebab apa? Apa makna ibtigha'? Berebut mencari redha Allah. Bersungguh-sungguh mencari redha Allah. Orang yang infak macam ni. Tapi kalau dia infak nak tunjuk-tunjuk riaan, tak jadi. Tak cukup syarat. Dia kena infak ibtigha'. Ibtigha' ni sungguh-sungguh dia buat tu nak cari redha Allah.
Sungguh-sungguh dia buat nak cari redha Allah. Lalu dia infak bila? Billail, malam. Wan nahar, siang. Makna tu itu waktu siang, waktu malam dan waktu siang. Satu, dia infak harta mereka mencari redha Allah, waktunya siang, malam dan siang. Kata ulama billaili wa ni maknanya malam dia buat, siang dia buat, ataupun dua-dua dia buat sekali. Okey. Satu dah. Itu waktu dia infak. Cara dia infak, ada masa dia infak sirran. Orang tak tahu, dia infak sembunyi-sembunyi. Ada masa dia infak alaniyah, cara terang-terang. Kita ambil dua perkataan sirran wa alaniyah. Dari sudut Quran dia susun apa tu? Dia susun sirran dulu, baru alaniyah kan? Apa hikmah kalau kita baca Quran dia sebut sirran wa alaniyah, sedangkan boleh dia kata sir apa ni, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar alaniyatan wa sirran. Itu kata tepat. Boleh tak? Dia terang-terang dan sirran. Kenapa dia sebut sirran dulu baru alaniyah? Sembunyi dulu baru terang-terang. Ulama berpendapat bahawa tujuan menyebut sirran dulu, bahawa keutamaan infak itu, sebaik-baik infak itu adalah sembunyi-sembunyi. Dah. Tapi kalau keadaan berhajat kepada terang-terang, contohnya satu masyarakat ni kalau dia sebagai pengurusi tak infak, ya orang tak nampak, orang tak infak. Kalau tamak pengurusi ni, mari dia infak kan, dia bubuh dulu, nampak 1000 dia bubuh ataupun 100 dia bubuh kan, orang lain menggalakkan. Tujuannya dia buat alaniyah ni untuk nak tarik orang infak, bukan nak riak. Nah, boleh dia buat terang-terang kerana nak tarik orang yang wasangka ataupun sangka buruk terhadap diri dia. Jadi dia infak terang-terang, tapi hati dia ibtira amardatillah, hati dia nak cari redha Allah, hati dia ikhlas, tidak ada sedikit pun riak. Lepas tu dia buat terang-terang nak jadikan contoh, tak ada masalah. Iklan buat majlis besar, mula-mula sekali pengurusi masuk, Allah nak riaknya, jangan. Riak ini bukan pada hukum kata kita, tapi riak ini berlaku pada orang yang infak itu. Kalau tidak riak, walaupun terang-terang, tak ada isu. Gitu. Itu satu, kenapa dia sebut sirran dulu. Ada satu lagi, dia sebut ini bil-laili wan-nahar. Bil-laili wan-nahar, di waktu malam, wan-nahar, di waktu siang. Malam dulu disebut, kemudian siang. Apa makna? Dalam bab infak ini mencari redha Allah di waktu malam. Jadi kalau kita ambil kaedah, setiap didahulukan itu adalah diutamakan, maka infak di waktu malam itu adalah lebih diutamakan daripada infak di waktu siang. Mari sembahyang maghrib kan, infak. Jadi malam tu kita dijaga Allah, sempurna rasa tidur kerana kita buat satu kebaikan di waktu malam dan di waktu siang. Satu isu gitu, kita digalakkan ataupun diutamakan infak di waktu malam. Satu benda lain yang kita nampak dalam al-lail itu, malam itu gelap kan. Malam itu kalau kira lah tak ada matahari, gelap. Gelap itu menunjukkan sembunyi. Kita buat tak nak iklan-iklan malam-malam mari orang tak nampak kita bubuh gitu kan, orang tak tahu. Itu mana nak cari redha Allah. Tak kira siapa tengok tak tengok, dia nak mari cari redha Allah. Dia pergi jalan macam Sayyidina Umar, pergi rumah fakir miskin, bawa gandum, pergi, orang tak tahu dia tu khalifah, pergi cari rumah orang miskin, tak ada siapa tahu. Itu sirran dan waktu malam. Sirran dan waktu malam. Jadi apapun kunci kepada
mendapat pahala besar, kuci tidak berduka cita, dan kuci tak rasa takut, mesti infak itu mencari redha Allah. Maknanya kita sebut dalam perkataan alladzina yunfiquna amwalahum, kita takdirkan. Takdir ni makna kita qadarkan situ. Takdir kita qadarkan ada kalimah yang tidak disebut secara terang, tetapi ada kalimah itu dan dari sudut bahasa pun tidak salah. Macam mana? Alladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Lepas pada amwalahum tu, semata-mata keadaan orang yang infak itu ingin mencari redha Allah. Dia infak di waktu malam dan di waktu siang, secara terang, secara sembunyi dan terang-terang. Orang yang macam tu, jaminannya falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maknanya susah masalah kita. Kalau kita boleh jaminan ayat ni dalam hidup kita, susah masalah. Tak ada isu langsung kalau kita diambil Allah dalam keadaan kita mendapat nilai ini. Okey. Satu lagi kita kena tengok dalam ayat macam ni, allazina tu dia tak ada waw, tak ada waw. Apa nilai tak ada waw? Contohnya ayat 170 atas tu. Kali dia mula dengan wa ma anfaqtum min nafaqatin, dia mula dengan waw, makna dan, kan? Ayat hari ni tak ada waw. Apa nilai tak ada waw? Kenapa Allah tak kata walladzina yunfiqun? Dia tak sebut gitu. Apa nilai dia? Nilai dia ialah kalau ada waw, dia masih lagi terikat dengan ayat sebelum. Kalau tak ada waw, maknanya ini satu-satu ayat yang special yang Allah turunkan untuk memberi semangat kepada orang yang berada untuk guna duit menyelamatkan diri saat kesukaran, bila dia nak mati, bila dia masa tua, bila dia duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan dijamin syurga. Orang ni special. Mana seolah-olah ayat 274 ini special dan tiada kait yang sebelum, tiada kait yang selepas. Faham tak? Mana gitu. Ayat ni ayat khusus memberi galakan untuk infak daripada harta yang dimiliki kerana nak cari redha Allah. Sebab Allah beri rezeki ke dia nak infak sebelum dia pergi jumpa Allah. Maka orang inilah satu keistimewaan yang dijamin. Tuan-tuan dirahmati Allah, ayat-ayat sebelum ni diceritakan. Kalau kita rujuk balik ayat-ayat infak ni banyak sebelum ni, kan. Start kat mana lagi bab infak ni? Contohnya 265 masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Ni ini perkataan yang kita tambah tu. Tengok ayat 265. Ini ada. Dalam ayat hari ni tak ada. Ayat dulu ada. Wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Dalam ayat hari ni tak ada ibtigha', tapi kita boleh takdirkan dia. Ada. Boleh tambah, tapi tak boleh tambah ayat. Boleh tambah dari sudut makna saja. Ada. Dan dalam ayat 265 tu, sebagai ingatan balik pada kita, infak selain dari pada tujuan kita nak cari redha Allah, ada satu lagi tujuan, nak kuatkan hati berpegang dengan agama. Dia panggil wa tathbitan min anfusihim, nak teguhkan pegangan agama. Dia kena infak, kena tolong agama ni, baru dia teguh. Kalau main cakap saja, kan, macam mana ada cakap saja buat tak teguh. Dia kena ada infak juga. Cakap-cakap orang kita kena buat juga, baru dia tasbit, dia teguhkan
pendirian agama kita. Itu yang kita kalau nak kait dengan ayat sebelum ni lah. Banyaklah ayat-ayat, tuan-tuan boleh cek balik ayat-ayat yang telah kita baca tu. Abilah cerita pasal infak dan ayat 274 ni khusus kepada peluang untuk nak selamat di akhirat dan masuk syurga Allah dengan mudah. Kemudian kita pergi ayat 275. Kita ada masa lagi kan? Oh, ada lagi. Mari sama kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Ayat ini dia baru ni sebab dia tak ada waw juga. Maknanya seolah-olah ayat yang tadi itu special case, ayat ni pun special case. Alladzina ya'kuluna riba. Kita boleh berhenti situ. Ayat lengkap. Orang-orang yang ramailah tu. Ya'kulun, mereka selalu makan. Dia makan apa? Ar-riba. Makan riba ni makan hasil riba. Kita boleh takdir ya'kuluna ar-riba, maknanya ya'kuluna amwalar riba. Kita kena takdir gitu. Ya'kuluna ta'amar riba, makanan riba. Dia tak sebutlah amwal, dia tak sebut ta'am, makanan, tapi kita boleh takdir sebelum ar-riba. Ataupun ya'kuluna mahsulatir riba, mahsul, hasil mahsul. Mahsulati ar-riba, hasil-hasil riba. Dia makan di dunia, akhirat ni berlaku ni. Akhirat macam mana berlaku pada orang ni? Dia makan riba dalam keadaan dia tahu, dalam keadaan sedar, tapi bersikap tak kisah. Orang macam ni, macam mana kita kata gitu? Kita tengok hasil dulu. La yaqumuna, mereka tidak akan bangun, tidak akan qama yaqumu qiyam, tak boleh berdiri. Qama yaqumun, maknanya mereka tidak akan boleh berdiri betul, illa kecuali kama yaqumu, seperti mana berdirinya siapa? Alladhi yatakhabbatuhu syaitan, seorang yang, alladhi itu maknanya ar-rajulul ladhi, seorang yang dia bangun, dia boleh bangun, tapi yatakhabbatuhu syaitan, orang yang dirasuk syaitan, minal masi, kerana seolah-olah orang gila. Masi ni disentuh syaitan, dia jalan macam orang mabuk, huyuhayang. Huyuhayang ni istilah bahasa mana tu? Bahasa orang Pantai Timur tu. Huyuhayang, jalan tak stabil. Kalau kita tengok di akhirat besok, waliyazubillah lah, kita minta jauh diri kita kan. Dia jalan pun tak stabil tu, sebab dianya ialah dia makan riba. Bukan setakat makan riba,
Di sini disebut kenapa dia jalan gitu di akhirat besok. Zalika, itu semua bi annahum, sungguh-sungguh mereka itu, bi dengan annahum, sungguh-sungguh mereka semasa di dunia. Bi annahum fid dunya, mereka semasa hidup dunia itu dia kata apa? Qalu, mereka berkata, yakni mereka berpandangan. Dia ada pandangan, dia ambil riba tu. Dia kata apa? Innamal bai'u mithlur riba. Dia kata jual beli sama je lah dengan jual beli biasa, dengan jual beli ambil riba ni sama je. Kita tak boleh lari dalam ni, kena tepuh juga. Dia main pandangan gitu, bahaya. Jadi sedangkan dari sudut agama, wa ahallallah, itu agama yang Allah tentukan. Wa ahallallah, ahalla yuhillu ihlal, menghalal. Ahalla, menghalalkan oleh Allah al-bai'ah, jual beli, bukan riba. Dia kata riba jual beli serupa je. Orang riba, orang jual beli nak untung, orang riba pun nak untung, tak ada beza. Allah kata tak. Wa ahallallahu al-bai', Allah menghalalkan jual beli, ataupun ahalla, menghalalkan oleh Allah al-bai'a, akan jual beli. Kalau kita nak terjemah perkata lah. Wa harrama riba, dan Allah, wa harrama maknanya haram Allah, telah mengharamkan Allah riba. Itu hukum. Tapi kamu masa duk buat kerja di dunia dulu, kamu kata innamal bai'u mithlur riba. Orang yang cakap ni dia cakap, dia guna innama. Innama ni orang tu dia reti, tapi dia sungguh-sungguh mengambil sikap tak kisah walaupun dia reti. Tak kisah. Hak tak reti tu lain, ni dia reti. Riba ini lain. Tak kisah, serupa je. Serupa je dalam keadaan dia reti. Kat mana kita dapat tu? Pada perkataan innama. Innama ni orang pegang kejap, orang pegang sungguh-sungguh. Riba dengan jual beli ni sama je, dia berpandangan. Sedangkan dia tahu dua tu tak sama. Orang ni kena akhirat, dia bangun macam orang gila. Waliyahzubillah. Orang ni tak tahu siapa ke kalau kita terlibat kita. Okey, isu habis situ. Berikut Allah nasihat pada kita. Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih, barang siapa, faman, maka barang siapa, open, terbuka, laki ke puan, man, kaya miskin, man. Itu barang siapa ja'ahu mau'izatum, telah datang kepada dia mau'izatum, peringatan, min rabbihi, daripada Tuhan dia. Kita semua yang hadir ni telah mendapat mau'izah sekarang ni tentang riba tak sama dengan jual beli. Siapa-siapa kata Allah telah sampai kepada dia peringatan daripada Tuhan dia, fantaha, dia pun berhenti terus. Fantaha, stop, tanpa fikir panjang, berhenti riba, buang riba. Apa balasan dia? Falahu ma salaf, hak lama-lama tu sesalah, tutup pintu. Falahu makna dia tidak dikira. Falahu ni dia tak kira salah hak lepas-lepas tu, dia kena stop dah. Lama dah, 10 tahun dah saya mainkan ni, hari ni baru dengar ayat Quran, nak berhentilah, ada berhenti terus. Falahu ma salaf, lama-lama tu tidak diberi kesalahan kepada dia, tidak dikira salah. Hak bakil macam mana? Saya hak riba banyak makan dah, besar dah, umur 40 dah duk makan riba. Allah kata wa amruhu ilallah, urusan bakil lagi serahlah kepada Allah. Allah akan tahulah. Sebab kita tak tahu dulu, ingatkan serupa je. Gitu. Tapi berhenti sekejap, susah hidup tak buat riba ni. Nak payah untung pun sikit. Dulu pakai Mercedes, sekarang ni kena pakai kaca, tak ambil riba. Kena start mula lah. Kenapa orang duduk hina aku sangat? Duduk hina
Aku ni dulu kata tu, dulu pakai masjid lah ni duk pakai kancing. Tu rosak bisnes tu. Padahal dia berhenti ambil riba, Allah uji dia dengan susah sikit. Dia kata daripada orang hina aku baik aku ambil riba. Dia pun waman ada. Siapa yang ulang semula. Tadi dia berhenti dah. Tapi kerana pakai kancing, orang pun duduk hina dia tukar. Biarlah orang hina, kita bukan buat kerana dia nak hina-hina kan. Yang kita nak bukan orang pandang, kita nak Allah pandang. Tapi dia tak boleh. Kalau orang hina dia rasa tak sedap, dia pun ada buat mula. Waman ada, barang siapa kembali balik setelah mendapat berita haram daripada Allah, sedangkan hak dulu dah maaf dah, Allah dah sesat daripada dia buat mula, maka orang ni teruk sangat kena balasan Allah. Kata Allah, faulaika, maka mereka itu, mereka yang kembali balik setelah mendapat peringatan daripada Allah, mereka itu akan dijatuhkan hukuman total ahli neraka dan kekal dalamnya tak jauh sangat-sangat. Apa kata Allah? Faulaika ashabun nar, mereka itu confirm penghuni neraka, waliyazubillah. Ni kalau dia mati tak taubat ni, kalau dia dekat nak mati dia taubat, ya Allah aku ulang tapi aku menyesal, ya Allah taubat sungguh-sungguh tak nak buat lagi. Tak apa, takut mati dalam keadaan tak sempat nak bertaubat. Kita kena ingat, anda jumpa banyak-banyak ayat, dia kata apa? Kalau kita tahu benda tu salah, buat semula, jarang Allah bagi ruang untuk bertaubat sebelum mati. Banyaknya mati tanpa taubat. Kalau ni kita takut mati, Allah tak beri ruang lagi. Jadi faulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka. Berapa lama duduk situ dan neraka? Hum fiha, mereka di dalam neraka tersebut khalidun. Allahu akbar. Ini bahaya. Takut sangat kita diuji Allah susah hidup selepas tinggal riba. Jadi kita macam nak kembali semula kan. Bila nak kembali semula inilah yang menjadi cabaran pada kita. Oleh sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, ada jaminan-jaminan hidup supaya kita hidup ni orang kata cukup apa? Cukup rezeki dan tidak susah hidup selama mana kita jaga tiga perkara. Pertama, ibadat yang kita buat itu pastikan Allah terima. Satu. Yang kedua, dosa-dosa lama yang mungkin kita buat semasa balik sampai sekarang umur kita ni, pastikan Allah ampun. Yang ketiga, hidup sekarang sampai kita mati ikut syariat. Kata ulama, orang yang begini hidup dia, Allah jamin rezeki dia akan cukup sampai dia mati. Allah jamin musibah yang mencacatkan agama dia tidak akan ditimpa dia, dan Allah jamin dia dapat husnul khatimah. Nak dapat tiga ni payah juga. Amal kita ni Allah terima kan. Pastikan kita buat amal ni Allah terima. Kita tak boleh cakap, kita kata gini, kalau orang tanya, kau ni buat amal ni Allah terima ke tak? Anda tak tahu tak kisahlah, aku buat je, Allah terima, ya tak terima nak macam mana. Jangan cakap gitu. Kita kena cakap, Allah terima dak amalmu? Terima. Kena confirm, terima. Apa bukti Allah terima doa amal kita, ibadat kita? Bukti pertama, saya buat saya ada ilmu. Bukti kedua, saya buat saya niat. Bukti ketiga, saya buat nak cari redha Allah, tak nak tunjuk-tunjuk ke orang. Bukti keempat, saya buat saya tidak pernah tinggal dan tidak pernah pun rasa beban perbuatan saya, semata-mata mencari redha Allah. Orang yang ada benda gini, confirm amal dia Allah terima. Empat. Pertama, berilmu, buat bukan ikut-ikut. Yang kedua, dia mula setiap perbuatan dengan niat.
kerana Allah. Yang ketiga, dia buat itu ikhlas. Yang keempat, dia sabar melakukan perintah dan sabar meninggalkan larangan Allah serta istiqamah, maka orang ini kafur amal soleh. Boleh tak? Ada 2 minit. Jadi kita berhenti setakat ayat 275, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Ni kalau kita nak syarah 15 minit, jadi kita sambung semula. Nah, jadi kita minta Allah SWT memberi rahmat kepada kita dengan melepaskan diri daripada masalah riba, dan kita banyakkan guna duit kita untuk infak supaya kita selamat dunia akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.